sekarang Putri berada di Tronoh, Perak. Hari ni rumah tanpa modal ada ke? Hai, Assalamualaikum. Saya Putri dari tim Safish, property expert anda. Dan sekarang Putri berada di Tronoh, Perak. Hari ni Putri nak bawa anda, jom sama-sama kita house tour di satu projek, iaitu di projek Taman Tronoh Putra. Dan apa yang bestnya dekat projek ni? Anda boleh memilikinya tanpa modal tau. Ya, betul. Tak susah-susah anda nak keluarkan duit simpanan untuk memilikinya. Cakap banyak pun tak guna. Jom kita house tour. Kebanyakan rumah teras yang saya jumpa selalunya berkuap, berhapa dan sangat-sangat tak selesa. Tapi apa yang bestnya dekat projek rumah di Taman Tronoh Putra ni? Ketinggian ceilingnya di sini mencecah 18 kaki. Jadi anda tak perlu risau tentang isu-isu yang saya sebutkan tadi. Dan pastinya pasangan dan ahli keluarga anda akan tinggal dalam keadaan selesa dan best. Tak percaya? Tengok ni. Bagi anda yang bekerja di sekitar kawasan Tronoh, rumah di projek Taman Tronoh Putra ini sangat sesuai untuk anda milikinya kerana kawasannya yang strategik dan center untuk anda ke Batu Gajah maupun Manjung. Weekend-weekend pun boleh bawa anak-anak dan keluarga ke Lumut. Best kan? Jadi, macam mana? Dah tengok semuanya kan? Oh ya, ada satu berita best yang Putri nak bagi tahu pada anda. Rumah di Taman Tronoh Putra ni adalah rumah zero booking dan harganya serendah 248K sahaja. Bukan itu sahaja, diberi juga percuma kos guaman dan juga stamp duty kepada anda. Jadi, tunggu apa lagi? Hanya terhad 67 unit sahaja. Nak tahu lebih lanjut, hubungi nombor yang tertera. Sekian saja dari saya Putri dari tim Safish, property expert anda. Assalamualaikum dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safish. Sekarang kita baru sahaja selesai sesi tentang SMP oleh pasangan yang berada di sebelah kanan saya ni. Boleh tak perkenalkan diri sikit? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Jeffrey. Dan di sebelah saya, isteri saya Nur Farihin binti Kusaini. Okey, baik. Okey, jadi Encik Haziq dan Puan Farihi beli rumah di area mana tu? Kami beli di area Cemor. Cemor Megah, desa Cemor Megah. Okey, jadi apa perasaan lepas beli rumah ni? So ni rumah pertama betul? Ya betul. Jadi apa perasaan beli rumah seawal usia 26 tahun? Alhamdulillah kalau boleh katakan rezeki Allah nak bagi, kita macam beruntung lah rasa sebab usia muda ni orang kata kita mampu buat segala-galanya kan. So memang itu yang saya harapkan lah dengan wife. Okey, jadi lepas daripada kita site visit, viewing, appointment dengan Puan Faiza dan lain-lain, berpuas hati tak dengan keadaan luar rumah, keadaan dalaman rumah? Sangat berpuas hati. Sangat puas hati. Okey, jadi saya nak tanya kepada kedua-duanya lah, kenapa beli rumah waktu sekarang? Sebab ada yang kata, alah muda, enjoy lah dulu kan. Saya nak tanya pendapat Cik Aziz dengan Puan Fariz. Jadi kenapa beli rumah pada waktu sekarang? Bagi saya, usia muda ni kita kudrat ada, kita boleh buat segala-galanya. Dari segi kewangan, kita kalau anda kata tak cukup tu, kita boleh buat sampingan, cari duit. So di usia muda ni nak enjoy tu bukan pilihan sangat. Kalau Puan Farihin lah?
Macam saya sebab nak beli rumah sebab untuk berdikari lah, sebab bila dah kahwin ni ada komitmen masing-masing. Di situlah kita belajar macam tu. Betul. Okey, jadi sebelum berurusan dengan Safish, apa sebenarnya isu ataupun masalah yang Safish dah selesaikan oleh Cik Aziz dengan Puan Farihi? Antara yang tim Safish selesaikan lah, apa yang kami nak iaitu rumah pertama kami telah kami dapatlah, alhamdulillah. So sebelum ni kami pernah ada try perumahan, tapi bila perumahan yang kami contact apply ni, dia macam senyap begitu saja. Tak bagi kerjasama. Tak bagi kerjasama lah. Lepas tu bila kita call, dia kata pihak ni tak uruskan benda ni. Dia kata yang bertanggungjawab pihak lain. So, dia macam bagi tangan ke tangan orang lain. Betul. Okey, tak apalah. Jadi daripada awal kita appointment, Nabi start daripada messenger, Facebook dan lain-lain, macam mana berurusan dengan Safish? Okey ke? Ataupun ada benda yang kita perlu tambah ke? Bagi saya okey. Kau Farihi pula? Saya rasa okey, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi untuk last kali suggestion, advice, nasihat lah daripada Encik Haziq dan Puan Farihi kepada orang yang berada di luar sana yang mungkin seusia dengan you all berdua kan. Apa advice, suggestion kepada mereka yang berada di luar sana? Itu dengan Encik Haziq lah. Okey, bagi saya, kepada anda yang di luar sana, usia-usia muda ni lah kita dapatkan apa yang kita mahukan. Rumah ni orang cakap aset yang penting. So tim Safish memang sangat membantu, alhamdulillah. Dan memang orang cakap urusan dengan Safish ni sekejap jalan lancar. Okey, alhamdulillah. Jadi Puan Farihi pula? Cadangan saya, tim Safish ni terbaik. Sebab saya rasa macam tak sampai sebulan kot saya sudah settle semua. Alhamdulillah. Tu rasa macam tu tanya husband tadi, sekejapnya. Macam tak sangka lah. Alhamdulillah sangat. Terima kasih Safish. Okay, insyaAllah. Alright, so daripada rate 1 hingga 10 bintang, berapa bintang nak bagi dekat Safish? Contoh 10 bintang Alhamdulillah. Okay, so last kali boleh tak kita sebut Safish terbaik? Okay, ready? Safish terbaik. Thank you so much dan Assalamualaikum. Alright, hai, Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda semua yang menonton live session bersama dengan Tok Tom ni. Sebenarnya kalau nak tahu, untuk live session ni kita akan buat setiap malam sempena PKP ni kan. So saya harap you all pun yang maybe free malam ni kan, lepas kena diskot dengan Milo ke apa semua ke, ada spend ada masa yang free lepas tengok berita ke apa ke. So saya nak invite anda semua untuk menonton live session. Dan juga kita punya program setiap malam adalah gosip hartanah, which is kita bukan just nak buat satu diskusi yang terlalu formal, kita just nak santai-santai saja. So that's why setiap malam, saya rasa setiap hari Selasa buat live daripada hari Selasa sampai hari ini non-stop. Every day ada, setiap hari akan ada panel ataupun jemputan-jemputan yang bagi saya sangat-sangat bagus untuk you all belajar daripada mereka. Which is kadang-kadang pengalaman kita ni berbeza-beza. Ada orang cakap beli property macam ni, ada orang cakap beli property macam ni. Kita nak dengar pengalaman orang yang memang dah beli property, which is dah penuh pengalaman kan. Dan paling bestnya mereka adalah government cik kan, gaji dah okey, dah stable apa semua, tapi nak beli property nak pakai LPSA ke nak pakai loan bank kan. So dia macam menjadi satu benda yang dia berfikir-fikir, which is that's why saya dua orang panel malam ni yang memang betul-betul dah pengalaman dalam beli rumah ni. InsyaAllah mereka akan berkongsikan pengalaman mereka tentang macam mana sebagai seorang guru, orang Terengganu, bukan orang Perak orang Terengganu tapi beli rumah di Perak. Benda tu macam interesting lah. Biasanya cikgu-cikgu ni dia akan cakap tak apalah, kita beli rumah, betul kita nak benci nanti ke semua. So sekarang tak payah beli rumah lagi kan. So banyak dalam bidang beli rumah ni kan, maknanya mereka dapat pengalaman dalam beli rumah ni untuk menjelaskan kepada maybe ada yang menonton ini seorang kakitan kerajaan, cikgu ke, polis ke, nurse ke apa semua. So ini sangat-sangat bagus untuk you all tonton live session pada malam ini. Alright guys. Sebelum saya nak continue live session saya pada malam ni, dan sebelum saya jemput saya punya panelis pada malam ini, which is dua orang pasangan yang sangat-sangat sweet kan, baik gila-gila. So dia pun sanggup nak berkongsi lah, jenuh juga lah nak ngajak kan, mandu lah apa kan, tapi tak apa ya, alhamdulillah dia orang sudi untuk berkongsi pengalaman dia orang beli rumah kan guys. Tapi sebelum saya ingatkan, kalau you all yang belum, okay, kalau belum lagi
share live ni, you all boleh share dulu. Sebab saya nak make sure malam ni ramai yang menonton. Sebab malam ni adalah topik yang antara topik yang hot. Ramai sangat orang bertanya-tanya nak beli rumah, nak pakai government, nak pakai loan LPSA ataupun nak pakai bank, especially yang government sebut lah. So minta you all yang belum share lagi boleh tekan button share, dan kalau you all yang dah share boleh komen dan share kat bawah. Alright guys, by the way, siapa-siapa yang tekan button share dan like, kita ada special gift nak beri kat you all. Okay, siapa yang tekan button share dan like, kita nak berikan special gift kepada anda semua, which is e-book yang bernilai RM199 secara percuma sahaja. Alright, e-book yang bernilai RM199 secara percuma saja, which is e-book ni menerangkan step by step sebelum kita beli property tu apa langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat sampailah kita dapat rumah. So e-book ni memang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat membantu, especially mereka yang masih lagi belum ada hartanah pertama. Okay guys, kalau you all yang menonton live ni boleh munculkan diri, boleh komen sikit. Siapa yang join live malam ni, you all boleh komen hadir dekat bawah. Boleh kata hadir, boleh komen hadir dekat bawah. Alright, boleh komen hadir dekat bawah. Which maknanya saya tahulah you all yang join live session pada malam ini. Okay guys. Alright, okay. Alright, so sampai saya komen, saya baca komen je Alright, Nakir Rahimi hadir. Alright, jelas hadir. Okay. Alright, Syeda Azhari. Hai. Okay, Syeda Azhari, hai. Alright. Okay guys, saya harap you all semua, okay, kita kat sini kita ada Anissa Suzana, Puan Anissa Suzana hadir. Alright, good. Okay. Alright, so sebelum kita nak continue topik kita pada malam ni, saya harap you all semua ready, dan kalau maybe ada effort lebih, you all boleh readykan pen dan kertas untuk make sure take note poin-poin yang mereka kongsikan pada malam ni. Sebab apa? Bukan senang orang nak berkongsikan pengalaman mereka secara live. Okay, pengalaman mereka beli rumah secara live. Kadang-kadang kita dengar mulut orang ni, dia cakap lain, orang ni cakap lain. So kita tak dengar sendiri pengalaman orang yang dah betul-betul dah beli rumah. Dan bukan orang Perak, orang Terengganu. Okay, alright guys, so kalau semua dah ready, saya akan jemput mereka. Okay, kalau semua dah ready, saya akan jemput mereka dan saya mempersilakan. Okay, panel kita dah ready. Kalau dah ready boleh komen, boleh buat sini, ready. Kalau you all tak nampak lah saya dengan saya je nampak. Kalau dah ready boleh komen ready. Ready? Alright, good. Okay, so let's start. Saya jemput Puan Syafiqah dan Cikgu Hafiz, ataupun Cikgu Hafiz dan Cikgu Syafiqah. Let's start. Alright, hai. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat berjumpa. Hari-hari kita. Okay. Alright, by the way malam ni kita adalah kenapa pilih bank loan kalau kita tahu kita nak Boleh test dulu tak? apa? Boleh test dulu tak jelas ke tak jelas? Saya test dulu. Okay, boleh dengar tak? Saya dengar macam bunyi krik-krik sikit. Macam Yalah, bunyi kat mana tak tahu. Itulah. So, apa suara jelas ke? okay tu. Okay, jelas, tak ada masalah. Jelas, clear. Okay, tak apa. Okay. Okay, alright, let's start. Okay, bagaimana tajuk kita malam ni adalah kenapa nak pakai LPSA kalau kita boleh pakai loan. Okay, sebenarnya kan persoalan ni memang common ditanya oleh mereka yang bekerja kerajaan. Which is kalau dia nak beli rumah, dia akan tanya cadangan awak saya nak pakai bank loan ke saya nak pakai LPSA. So benda ni ada satu persoalan yang memang biasa sangat orang tanya. So that's why mana kita nak rungkaikan lah benda ni kan. So sebelum tu boleh tak memperkenalkan diri sikit? Kerja kat mana apa semua? Okay. Siapa nak start dulu? Nama saya Tengah berebut kat sini. Okay, nama saya Syafiqah binti Saufi, pensyarah Kolej Vocational Ipoh, which is Saufi punya bekas pensyarah lah dekat Kolej Vocational Ipoh, dan suami. Okay, nama saya cikgu saya. Kalau orang tahu ni cikgu saya. Mana bukan guru di SMDT. Kita kurang jelas line kurang jelas. Dia macam bunyi. Betul lah, saya pun rasa macam tu. Betul, line dia select sikit. Okay, ada apa? Baby boleh cari spot yang okey sikit atau mungkin line okey sikit.
kaki sikit. Okay, alright, okay dah apa. Alright. Okay guys, kita berikan kepada Cikgu Hafiz dengan Cikgu Syafiqah kita untuk set up diorang punya phone jap. So just kalau you all yang masih baru lagi join live ni, you boleh hadirkan diri you all semua di ruangan komen. Okay, siapa yang betul live session pada malam ni, you all boleh komen hadir dekat bawah. Right, boleh komen hadir dekat bawah. Okay, kalau hadir boleh komen hadir dekat bawah. Okay, sebab apa, saya nak make sure you all semua jelas. Okay, kalau you all tak jelas boleh komen je tak jelas kat bawah. Sebab kita nak improve kita punya live malam ni kan. Takut ada yang tak dengar ke saya cakap punya buaya bagi poin-poin last sekali. Last sekali tak jelas. Okay, tak apa, kita sementara tu kita tunggu sekejap. Kita punya panel ready kan. Dia punya apa, speaker pun semua, dia punya mikrofon apa semua line. Apa kita biarkan dulu. Tak apa, yang penting you all kena stay live ni. Okay, kalau you all miss, maybe miss lah sampai habis. Alright. Okay guys, sebelum tu saya berikan video-video testimoni di mana pelanggan-pelanggan Safrish yang telah pun kami bantu. Alright. Kalau kami bantu tu maksudnya yang telah kami bantu mereka untuk memiliki rumah. Which is nak beli rumah pun tak susah, tak mudah sangat. So banyak juga dia punya halangan-halangan, tapi bukanlah sebab kita, sebab kita telah bantu mereka, Safrish dah bantu mereka, mereka boleh beli rumah pertama mereka dengan mudah, senang dan cepat. Okay, so saya payung dulu video-video testimoni daripada klien-klien kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Naki Rahimi, salah seorang daripada tim property di Safrish Properties. So hari ni kita berada di pejabat lawyer untuk klien kita berdua ni baru lepas sign SMP. Jadi tuan-tuan boleh tak perkenalkan sikit pada kita punya viewers ni? Nama saya Nur Asfiza bin Aziz. Saya Putri Nizari Rida Muhammad Zakaria. Okay, so mereka ni baru sahaja sign SMP untuk memiliki rumah. Jadi beli rumah dekat mana tu? Dekat Desa Cemar Megah. Oh, Desa Cemar Megah lah projek kita di Cemar Megah. Dah pergi site visit apa semua, adakah puas hati lah dengan kawasan dan sebagainya? Puas hati lah, lokasi dia strategik untuk pembangunan akan datang, kira berbaloi lah. Berbaloi Okay, jadi kenapa pilih untuk beli rumah waktu sekarang? Sebab kalau ikutkan ramai orang yang mungkin dia nak beli kereta dulu, beli barang-barang yang mungkin selain daripada property. Tapi kenapa memilih untuk beli rumah pada waktu sekarang? Untuk ke depan tu kira senang lah, kira macam mana untuk masa depan kita tu terjamin sikit lah kalau ada rumah. Sebab memiliki aset kan? Okay, jadi daripada Safrish sendiri, dari sudut manakah Safrish membantu? Maybe daripada sudut semak kelayakan ataupun mana sudut yang Safrish dah bantu awak berdua untuk memiliki rumah? Semak kelayakan. Semak kelayakan dan proses-proses jual beli lah. Proses untuk memiliki rumah lah. Okay, jadi sebagai seorang kaki tangan kerajaan, apa kelebihan yang Cik nampak semasa nak beli rumah ni? Itulah, walaupun gaji saya tak tinggi, tapi Alhamdulillah layaklah untuk membeli rumah ni. Kelulusan seawal 3 hari selepas booking tu dah boleh sign SMP. Oh, okey, alhamdulillah. Jadi kiranya cepat jugalah kan. Jadi sepanjang berurusan dengan Safrish ni, daripada 2-3 minggu kita berurusan ni, macam mana Safrish membantu? Adakah terbaik ataupun ada perkara yang perlu kita improvekan ke macam mana? Setakat ni alhamdulillah lah, terbaik lah daripada saya. Alright, okay. Untuk mereka-mereka yang berada di luar sana, apa suggestion anda berdua pada mereka yang masih tak memiliki rumah tahun ni? Cepat-cepatlah beli. Cepat-cepat beli rumah lah ya. Okay. Jadi antara 1 hingga 10 bintang, berapa bintang yang awak berdua nak bagi untuk Safrish Properties? Mestilah 10 bintang. Right, okay. Untuk last kita boleh tak kita sebut Safrish terbaik? Kita tunjuk good sini ya. Ready? Safrish terbaik. Alright, thank you. Alright guys, so macam mana? Okay tak video tadi kan? Saya saja payung sikit lah kan antara masa ni. Okay, right. Cikgu Syafiqah dengan Cikgu Hafiz, so macam mana? So far clear line? Okay? Kalau okay boleh buat sign good. Dia orang macam pelik kan? Dia orang kat mana pun boleh tunjuk good semua ni kan? Ni saya je nampak, you all tak nampak. Okay? Alright guys,
Okay guys, siapa-siapa yang menonton live ni, kalau you belum tekan button share, you boleh tekan button share dulu. Make sure lagi ramai orang menonton live ni dan make sure lagi ramai orang tahu tentang pendedahan ataupun apa yang kami nak kongsikan kepada anda malam ini. Alright? Which is kalau Cik Syafiqah okay? Line semua okay? Line clear? Alright, clear Alright, so kita jemput semula Cikgu Syafiqah dan Cikgu Hafiz. Alright, semua okay lah, clear line? Okay. Okey, tapi dengar tak suara kita orang? Jelas. Okay. Okey. Okay guys, kalau penonton live ni, you boleh komen tak jelas. Kalau tak jelas, kita boleh improve lagi. Kalau jelas, kita boleh continue. Siapa yang jelas boleh komen jelas dekat ruangan komen. Siapa yang jelas boleh komen jelas dekat ruangan komen. Kita tunggu feedback daripada kita punya audience. So macam mana, okay ke PKP, PDPR? Okay ke KO? Alhamdulillah. Okay KO? Boleh lah kan? Okay. Lama sangat cuti penggal ke, cuti tak penggal ke tak tahulah kan? Sama je kan? Tak masa dia kat rumah kan? Aduh. Okay, jelas. Alright. Okay. Alright, jelas. Okay, right. So, good. Okay, boleh perkenalkan diri dulu. Kerja kat mana ke, apa semua, umur berapa, di rumah kat mana? Okey, saya Nur Syafiqah binti Saufi, pensyarah Kolej Vocational Ipoh, which is Syauqi punya bekas pensyarah lah. Dan bukan pensyarah saya. Nama saya Wan Muhammad Hafizuddin bin Mat Ibrahim, merupakan guru di SMGK Yuk Choi di Jalan Kuala Kangsar. Alright. Okay. umur. Okay, asal mana? Kalau nak tahu kan, asal mana? Asal negeri kelahiran. Okey, dua-dua asal Terengganu. 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 Saya Setiu dan Cikgu Hafiz Kuala Terengganu. Okay, tulis. Kalau siapa geng Terengganu kat sini boleh tulis geng Ganu. Mana tahu ada kawan-kawan Terengganu. Maybe asal Terengganu. Sama je. Mereka pun adalah orang yang daripada Terengganu pindah ke berhijrah mencari rezeki di Perak. Okay, apa ni? Muhammad Helmi. Siapa ni? Muhammad Helmi. Terbaik. Alright. Okay guys, siapa yang ada dengan boleh komen kat bawah apa semua kan, sebelum kita nak secara serius kita nak start live session pada malam ni. Okay, awal-awal pun dah 17 orang view. Okay, mana memang topik ni bagus lah kan, ada sambutan, orang nak tahu pasal benda kita nak sembang malam ni. Alright. Okay guys, sebelum tu saya suka remind kalau you all yang belum tekan button share, boleh tekan button share. Sebab apa, kita nak berikan special gift kepada anda semua, which is kita nak berikan ebook bernilai RM199 secara percuma saja. Selepas habis live ni, dan make sure kalau you all nak ebook ni, you all boleh komen, kalau dah share boleh komen dan share dekat bawah, dan team kita akan PM you all ataupun pastekan link selepas habis live session ini. Alright, which is ebook ni menerangkan bagaimana step by step untuk kita beli rumah pertama kita dengan mudah kan. Sebenarnya nak beli rumah tu memanglah mudah, tapi kita nak cari rumah yang betul tu tak mudah. Okay, so continue. Apa pergi nak cakap kenalkan diri ke Terengganu, beli rumah kat mana? Kang? Okay, kita orang beli rumah ni di Taman Tanjung Bakti di Tanjung Rambutan Ipoh. Okay, rumah ni merupakan rumah teres satu tingkat lah. Okay, tapi memang cukup-cukup. First home lah, first home. First home. Okay, memang kalau nak cerita tentang pengalaman saya beli first rumah ni, first kali memang masa saya beli rumah ni, Cikgu Syafiqah masa tu tengah mengandung. Lepas tu dia mengidam tu lain macam, mengidam tu nak rumah. Okay, mengidam tu nak rumah. Ngidam nak rumah mengidam tu dahsyat. Jadi saya pun first ada kawan dekat sekolah tanya, you tak nak beli ke rumah dekat Ipoh ni? Buat satu pelaburan, tinggal dekat sini. Lepas tu saya pun rasa dengan satu soalan yang diberi tu, terus tergerak hati dan balik saya tanya dengan Cikgu Syafiqah, apa kata kalau kita try cari rumah dekat sini, buat satu pelaburan.
Okay, walaupun satu soalan yang simple je, you tak nak beli ke rumah dekat Ipoh? Simple soalan, tapi saya terus bertindak lah, Cikgu Syafiqah. Dalam masa tu memang agak lama, kita orang usaha semua rumah masa tu untuk dapatkan rumah pertama lah. Macam-macam tempat lah kita pergi, di Kelebang, di Meru, semua tempat lah. Sehinggalah jumpa di Ulu Kinta ni, memang berkenan dengan rumah ni, rasa sesuai dan melihat dengan kemampuan lah. Memang nak beli pun kita kena ukur pada badan kita sendiri lah masa tu. Sebab baru Betul, ni setuju. Kita baru kerja, tapi target kita macam mana pun aku kena dapatkan rumah. Tak kira lah apa cara sekali pun aku kena dapatkan rumah masa tu. Okay. Betul. Sambung sikit. Dan kalau sambung sikit Cik Syafiqah. Tak apa, teruskan. Dia cakap semua dah banyak. Teruskan, okay. Betul, dia sebenarnya depends kepada planning masing-masing dan mentaliti masing-masing lah. Contoh macam which is dua pasangan ni sangat-sangat bagi saya sangat buat keputusan tepat. Starting kerja dah ada, dah stable, terus beli rumah dahulu kan. Sebab apa mereka lebih yakin rumah adalah sebagai pelaburan. Nampak tak? First dia dah tahu dah rumah sebagai pelaburan dan that's why dia tak gunakan LPSA untuk rumah pertama dia. Dia gunakan bank loan. Sebenarnya kan ini antara persoalan ramai orang juga which is government pun. Dia tanya tak tahulah rumah pertama ni nak beli untuk nak pakai LPSA atau bank loan. Tapi sebenarnya dia berbalik kepada kita punya strategi dan planning masing-masing. Which is kalau dia kata nak beli rumah untuk pelaburan, kita memang tak suggestkan pakai LPSA. Dan kalau dia kata kita nak beli untuk terus duduk, memang inilah rumah saya dulu buat selama-lamanya, okey, kita akan suggestkan LPSA. Sebab apa? Dua-dua ni ada pro and cons. Dua-dua ada pro and cons. Saya tahu planning Cikgu Syafiqah dengan Cikgu Hafiz takkan stay dekat Perak selama-lamanya, betul tak? Mungkin ada planning nak transfer ke Terengganu apa semua kan. So that's why diorang tak menggunakan LPSA sebab diorang nak gunakan loan tu memang untuk rumah impian mereka one day. Nampak tak? So sebenarnya balik pada planning kita sebenarnya kan. Macam saya sembang dengan Cikgu Syafiqah dengan Cikgu Hafiz tu kan. Dulu rumah tu, kita pernah check harga rumah tu dulu. Rumah tu berapa beli dulu? 3 tahun lepas kot ke 4 tahun lepas? 4 tahun lepas, 2017. 3 tahun lepas. 4 tahun lepas. Dan saya waktu tu kita sembang hari tu berapa? 1 lebih je kan? 197 something lah. Maknanya lepas tu dalam setahun dua lepas tu naik 2 lebih dah kan? Dan sekarang pernah check dah value berapa? Tak silap saya dah banyak naik dah. Walaupun dah tempoh 4 tahun saja. Betul. So kalau boleh pergi, kalau rajin lagi check value pergi check dekat bank. Sebab apa? Guys, pelaburan tanah ni sebenarnya tak ada satu yang merugikan, tapi depends kepada location. Which is di Tambun, di Tanjung tu memang kawasan hot lah, dekat dengan Roswell. Lepas tu memang dekat dengan Ipoh pun memang dekat. So harga dia memang boleh naik, memang senang sangat nak naik. Okay, so jangan pula expect kita beli je kat mana-mana confirm untung. Sebenarnya tak. Sebenarnya depends kepada location. Dan paling untung adalah mereka yang cari location yang betul-betul strategi kan. Walaupun dia tak untung cash flow kat situ, tapi dia duduk dan katakanlah after 5 years, after 10 years nak jual, dah ada keuntungan kat situ dah. Dan mungkin keuntungan tu boleh jadikan sebagai deposit untuk rumah impian mereka. Katakanlah selepas 5 tahun nak jual rumah tersebut, mungkin dapat keuntungan dalam 100,000, which is okay lah kan. 1,000 boleh dapat 500,000, 50,000 lagi dah boleh buat interior design apa semua. Maknanya tak perlu kumpulkan cash every month untuk kita dapat beli ataupun dapat capai impian kita untuk beli rumah impian kita. Alright, okay guys, clear tak cakap ni? Clear kan? Saya harap you all clear. Ataupun kalau you all tak jelas boleh komen tak jelas. Saya takut live kita sangkut-sangkut lah sebab viewers mengurang ramai. Live sangkut. Guys, kalau you all sangkut guys, kalau you all tak jelas, cuba komen jelas ke tak kat ruangan komen. Kalau jelas boleh komen jelas kat bawah. Kalau komen jelas dekat bawah. Alright, jelas. Okay. Okay, jelas. Ada like kan?
komen lag. Kalau tak ada, okey lah. Jelas je. Okay, right. So apa, kita continue. Okay. Soalan kedua, orang tanya kan, kenapa beli rumah kat Perak tapi asal Terengganu? Kan benda tu memang satu persoalan yang ramai lah orang tanya kan. Kau duduk dekat asal Terengganu, mesti ada kawan-kawan ke sesiapa yang dah start pernah bertanya lah kan, kenapa beli rumah kat Perak sedangkan asal Terengganu, betul tak? Try jelaskan sikit kenapa. Okay, firstnya kita orang ni memang sebab posting kat sini, walaupun firstnya saya yang posting dulu, setahun kemudian baru Cikgu Hafiz yang posting sini. Lepas tu bila dah orang cakap okay, bukan senang nak balik Terengganu yang memang orang cakap susah, memang penuh sekolah kat sana. So kita fikir daripada kita duk bayar rumah sewa kat sini, kita laburkan bayar rumah sewa, apa kata kita bayar untuk rumah sendiri. At least nanti kita ada aset kita sendiri, macam tu. Betul. Alright, betul. Sebab apa? Betul juga pendapat tu. Sebab apa? Nak posting tak senang kan. Government servant kadang-kadang dia nak minta posting ke negara legal memang sangat-sangat tak senang. Sebab ada klien kita yang wife dia cikgu, kerja di KL, waktu biasa makan KL lah, tapi asal Perak, berbelas tahun minta posting tak lepas-lepas. So maknanya rezeki dibeli rumah lah kan. Maknanya dah berbelas tahun dia minta untuk posting memang tak dapat. Tapi takkanlah disebabkan tak dapat posting kita tak ada planning sementara kita ada dekat negeri tu, betul tak? Contohnya je lah macam cakap tadi kan, kita duduk rumah kita tak kena bayar bulan-bulan, sama ada kita beli ataupun kita sewa, kita tetap kena bayar, betul tak? Tapi why not at the end, katakanlah kita beli rumah sendiri, lepas 5 tahun kalau kata kita berpindah transfer sekalipun, kita jual, kita still dapat untung, betul tak? Tapi katakanlah kita bayar amount yang sama, kita duduk katakan 5 tahun tapi kita menyewa, tiap-tiap bulan confirm kena bayar kan. Kadang-kadang mungkin bayar tu mungkinlah rendah sikit, tapi rendah pun tak adalah rendah banyak, mungkin dalam 100-200 je kan. Tapi after 5 years kita pindah je, tak dapat apa-apa. Nampak tak? Bagi saya kalau kita ada kemampuan untuk miliki rumah, first property ni fokus pada rumah yang memang tak ada plan untuk duduk lama, which is rumah investment, dan make sure cari kawasan yang betul-betul strategik lah. Bagi saya dekat Tanjung Rambutan, dekat Tambun, dekat Kelebang, itu kawasan yang sangat-sangat bagus untuk kita beli untuk investment ataupun kita own stay. Okay, sebab apa? Kalau you orang nak tahu kan, untuk future project dekat Loswell, saya rasa ramai tak tahu, untuk future project dekat Loswell dia akan buat satu apartment yang mewah lah, mewah dekat Loswell. Dia dah start open untuk booking dah, kalau you orang nak tahu. So maknanya kalau you orang pernah pergi dekat kawasan-kawasan Damansara, Mont Kiara, lepas tu dekat mana lagi, dekat berhadapan KLCC ada apartment mewah, which is benda tu akan buat dekat Loswell. So bayangkan kalau apartment mewah tu dah start buat kat Loswell, betul lagi banyak lagi projek-projek under the Sunway yang nak buat dekat kawasan Tanjung, Tambun, bermakna value harga tanah dekat kawasan tu memang akan naik gila-gila. Kalau you tahu dekat Tambun juga dah start ada college, mana ada college, so maknanya demand untuk sewaan tu memang ada dan tak ada masalah. So make sure kalau kita nak beli property untuk duduk on stay, macam Cikgu Syafiqah dengan Cikgu Hafiz pilih bukan untuk investment, beli terus orang sewa, tak. Mereka pilih untuk on stay. At least walaupun on stay, mereka ada property sendiri, dan katakanlah lepas 5 tahun mereka nak keluar, mereka still dapat keuntungan lepas mereka jual rumah tersebut. Mungkin kalau planning nak jual lah, tapi kalau planning kata tak apalah saya nak jual lah bagi orang sewa, maknanya mereka dah ada extra income, which is mungkin dalam 300 ke 400 sebulan, walaupun mereka telah berpindah ke Terengganu. Maybe dapat transfer ke, tak tahu kan. Kan, mana tahu okay, tahun depan ke dapat transfer, 2 tahun depan ke 2 tahun lagi ke dapat transfer kan. So maknanya itu adalah planning. First mereka plan first house, fokus pada investment, which is sebenarnya government servant sangat-sangat mudah buat loan. Okay, siapa setuju? Siapa setuju kat bawah? Kalau siapa setuju dengan statement saya, government servant sangat-sangat mudah buat loan. Orang cakap kalau macam as a property agent ni, dengan government servant ni memang suka sangat-sangat lah. So apa? Mereka senang untuk lepas loan. Siapa setuju? Mana geng-geng government servant kat bawah ni boleh komen tak? Siapa setuju yang government servant senang buat loan?
Cuba komen, senang. Cuba komen senang. Setuju, exactly. Setuju kan? Sebenarnya memang betul. Government server memang senang buat loan, tetapi kadang-kadang bila terlalu mudah buat loan, ada juga yang akhirnya mereka tak boleh beli properti pertama mereka sebab dia orang punya capacity ataupun kuota untuk loan tu dah banyak pakai. Nampak, bila dah banyak pakai, susah untuk mereka beli properti pertama mereka. Kan? Sebab saya dah jumpa kes-kes ni. Yang senang tu memang senang sangat-sangat, memang tak ada masalah. Mungkin 2-3 hari dah boleh loan dah lepas. Tapi ada juga yang bila senang buat loan, dia terlalu banyak buat loan macam personal loan apa semua tu, at the end dia susah juga. Apa LPSA tak nampak yang dia boleh bayar komitmen bulanan kan. So disebabkan government semua dia senang buat loan, so make sure jaga betul-betul kalau belum ada property, start beli property, lepas tu dah boleh start belilah benda-benda lain kan. Sebab apa, itu antara peluang yang paling bagus lah kan. Saya jumpa cikgu yang beli sampai 10 biji property tapi still lagi cikgu. Dia cikgu tapi dia beli sampai 10 biji property, maknanya dia still cikgu. Dia cikgu, cikgu banyak ke rumah sewa cikgu? Bolehlah sikit-sikit dalam 10 biji kan, bolehlah sikit-sikit dalam 10 biji kan. Maknanya kalau orang tahu, dia pun still lagi tak pakai dia punya LPPSA loan. Nampak tak? Dia simpan je, dia pun umur 40 macam tu kan, dia simpan je LPSA dia tu. So apa, dah 10 biji rumah yang dia ada tu semuanya dia gunakan bank loan. So sebenarnya LPSA ataupun guna bank depends kepada strategi masing-masing. Kalau UP bagi saya, kalau UP dia untuk own stay, memang tak nak pindah dah, memang nak stay kat situ sampai bila-bila, okay, it is okay untuk pakai LPSA loan sebab senang lulus lah kan. Tapi kalau maybe ada planning untuk berpindah ke negeri lain ke tempat lain ke, saya sarankan guna sahaja bank loan, which is bank loan ke LPSA ke, sebenarnya dua-dua tak ada, bagi saya dia ada pro and cons. Okay, so dia ada pro and cons. Kalau sekarang orang cakap, dulu orang cakap untunglah siapa kerja kerajaan, interest rate flat 4%, tak naik tak turun kan, flat je kan sampai bila-bila kan. So tapi sekarang ni siapa yang pakai bank pula untung. Bila COVID, interest rate starting 4 dan ke bawah. Starting 4 dan ke bawah. Maknanya dulu 4 dan ke atas, sekarang 4 dan ke bawah. Sekarang 3 lebih, 3 point something. So that's why mungkin ada cikgu-cikgu pun yang dia kata, tak apalah, saya tak jadilah pakai LPSA, saya nak pakai bank loan. So apa, interest rate tengah rendah. So memang satu peluang untuk mereka-mereka yang especially government servant untuk simpan dulu, peram dulu dia punya LPSA tu untuk dia beli rumah impian dia. Alright guys, okay, kalau sesiapa yang ada soalan, you orang tanya macam mana proses ke apa semua, you orang boleh tanya kat ruang komen untuk kita punya panel jawab. Dan kalau you orang belum lagi tekan button share, boleh tekan button share supaya make sure lagi ramai orang yang menonton live session pada malam ini. Alright, okay. Soalan yang seterusnya, apa pendapat orang-orang kerja kerajaan yang beli rumah pertama pakai LPSA? Tadi pendapat saya kan, apa pula pendapat Cikgu Hafiz dengan Cikgu Syafiqah? So macam mana? Sebab orang cakap Cikgu Hafiz dengan Cikgu Syafiqah ni dikira tak follow rules yang betul-betul lah. Kalau government servant mesti pakai LPSA kan, tapi dia orang pakai bank. So macam mana? Macam mana pendapat? Okey, sebelum tu kita punya dululah kenapa pakai bank kan. Orang cakap boleh cerita. Ada kelebihan pakai LPPSA tapi pakai long bank. Cikgu Hafiz kena bangun. Biasalah ada anak kecil. Okey. Kenapa guna Cikgu Hafiz sambung. Kenapa LPPSA ada kelebihan LPPSA tapi guna bank. Actually masa tu saya baru 2 tahun kerja dan Cikgu Hafiz baru setahun kerja kan. Jadinya tak layak nak guna LPPSA. Jadi macam Cikgu Hafiz kata dia sebenarnya dia tak baik cakap saya mengidam, tak ada makna mengidam nak dapat rumah. Okey. Masa dua-dua tak sabar sebenarnya nak rumah kan, sebab kita duk bayar sewa rumah apa semua. Jadi apa kata kita keluarkan duit sendiri, duit untuk rumah sendiri. So kita pakai loan bank saja masa tu. Tapi
apa pendapat kalau orang guna LPPSA untuk loan rumah pertama. So kalau itu kelebihan yang ada dan itu yang memudahkan, apa salahnya kan? So gunalah LPPSA, boleh saja. Tak ada masalah pun nak guna LPPSA ataupun loan bank. Alright, betul. Tapi macam waktu tu mungkin plan nak pakai LPSA tapi nampak memang tak ada peluang dan pakai loan bank. Betul tak? Betul. Kalau you orang tahu, kalau sesiapa yang tak tahu, mungkin yang kerja swasta, cikgu pula ataupun government servant ni sebelum dia diserap dapat jawatan tetap, dia orang pakai skim KWSP. Pakai skim KWSP sebelum dapat skim pencen. Betul tak? Kan, betul kan? Dia sebelum dapat skim pencen pakai skim KWSP dahulu. So maknanya ada benefit dah waktu. Betul. So maknanya 3 tahun tu, dia sebelum sah jawatan 3 tahun, kita pakai skim KWSP. Itu yang dia belum sah jawatan lagi lah orang kata. Lepas tu barulah kita tukar kepada skim pencen. Betul. So kalau you orang tahu, you orang akan kaum server ni akan starting dengan KWSP dan skim pencen. Dan yang paling untungnya, siapa nak tahu ada satu cerita best tentang KWSP system tentang orang government yang dapat KWSP ni dan apa digunakan dengan duit KWSP ni. Siapa nak? Saya ada satu cerita yang best tentang seorang klien saya, government servant, which is dia dah sah jawatan lah. Tapi apa yang dia buat dengan duit KWSP dia sebanyak RM50,000. Siapa nak tahu kisah ni? Which is interesting gila kan, walaupun dia punya cerita ni mendapat kecaman daripada adik-beradik dia, saudara mara dia kan. Kenapa kau tak pakai LPSA? Patutnya kau pakai LPSA. So banyak lah kan dia punya ni. Dia pun cerita dekat kita, kakak saya bising kat saya, dia sedih kan. Dia kata kakak saya marah saya tak pakai LPSA beli rumah apa semua kan. So siapa nak dengar cerita tentang seorang government servant yang dia dah sah jawatan, dia ada duit KWSP tapi digunakan duit KWSP dia tu untuk satu benda yang bagi saya sangat-sangat bagus dan sangat-sangat menguntungkan untuk dia dan family dia untuk future. Siapa nak tengok video ni, real testimony ni, dia boleh komen nak kat bawah. Saya nak tunjuk kejap. Siapa nak tengok video ni? Saya nak tengok video ni. Seorang government servant yang dia dah convert kepada skim pencen tapi dia gunakan duit KWSP ni untuk bagi saya benda yang sangat-sangat berbaloi. Ada anda nak. Alright. Jom, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekarang ni masih lagi bulan Syawal dan alhamdulillah saya Naik Rahimi Property Expert anda sekarang berada di Pejabat Lawyer bersama dengan Cik Alim. Baru sahaja sesi tanda tangan SMP untuk rumah beliau lah. Jadi Cik Alim boleh memperkenalkan diri sikit tak? Assalamualaikum. Nama saya Abdul Halim. Sekarang ni saya bekerja di bawah Kementerian Pertahanan dan area yang rumah lah. Jadi Cik Alim beli rumah di area mana ke? Saya beli rumah di area itu Taman Botani di Panorama. Flat Panorama. Flat Panorama. Jadi lepas daripada Cik Alim viewing, dah pergi tengok site visit semua dah. So far macam mana? Alhamdulillah saya tengok untuk rumah ni nice lah, cantik, comel je. Cik Alim rumah pertama betul? Dan rumah pertama. Yang difahamkan Cik Alim beli properti rumah pertama ni adalah bukan untuk duduk tapi untuk investment, untuk pelaburan. Cuba boleh cerita sikit tak? Saya beli memang asal untuk permulaan saya beli memang untuk duduk lah. Tapi bila saya cari kawasan yang saya nak cari tu tak jumpa. So saya ubah fikiran saya untuk buat investment lah. Sebab harga pun boleh tahan. So kalau boleh share berapa harga properti Cik Alim? Bawah 100,000. Bawah 100,000. Sebab sekarang ni ramai yang kata susahlah nak cari properti bawah 100,000, bawah 80,000. Tapi Cik Alim, rezeki Cik Alim ada properti yang harga 80,000. Dan saya fahamkan juga belum ni Cik Alim ada lebihan duit sikit lah, rezeki lebihan duit sikit. Dan Cik Alim pilih untuk gunakan duit tu untuk properti yang pertama ni.
kenapa Cik Alim tak terfikir untuk sebab sekarang ni kan, kalau kan Cik Alim muda lagi, maybe nak tambah kereta lagi satu ke, nak tacap-tacap rumah ke, kenapa pilih untuk taburkan pada property? Okey, untuk pelaburan ni saya tengok untuk cash flow kita lah. Cash flow kan. So bila kita buat investment dekat property ni, jangka masa panjang saya dapat cash flow balik lah. So saya rasa dengan investment saya pun dia takkan rugilah. Compare kita nak invest tempat lain, kita ada untung naik. Rasa kalau investment pada property ni dia tak ada turun lah, insyaAllah naik. InsyaAllah long term lah. Okey, jadi suggestion ataupun nasihat lah Cik Alim kepada orang berada di luar sana, mungkin ada situasi sama juga seperti Cik Alim, first house, and then mungkin Cik Alim beli untuk pelaburan tapi mereka ni beli untuk duduk. Jadi apa nasihat, pandangan serta pendapat Cik Alim pada orang kat luar sana? Okay, saya nak bagi nasihat kalau untuk orang muda lah, yang kalau kata bayi-bayi saya jugalah, kalau ada cash tu, kalau ada mau kata rezeki terpijak ke, kalau ada peluang sikit, belilah macam aset-aset yang penting. Macam kalau kita boleh beli kereta, boleh kita beli barang mewah kan, mungkin kita boleh bergaya, kita mungkin boleh kata tunjuk kat sana, tunjuk kat sini kan. So tapi orang belakang tu kita yang merana lah. Kalau kita beli rumah ni, InsyaAllah lah. InsyaAllah kan. Soalan tambahan sikit lah. Yalah, Cik Alim kalau ikut kerja pun elok kan, kerja sebagai antara staf di TLDM kan. Jadi kawan-kawan tak ke kata macam Alim kenapa beli rumah harga RM80,000 ni kan, sedangkan kalau ikut pada kelayakan Cik Alim mampu atas lagi. So macam mana pendapat Cik Alim? Tanya sendiri selera lah. Sebabnya kalau ikutkan memang ada orang cakap beli kat sini rumah ni akan naik, beli kat sini rumah cantik, beli kat sini rumah besar. So saya tengok sendiri rumah ni ada potensi untuk pergi, potensi untuk pelaburan lah. Okay, InsyaAllah. Jadi rating Cik Alim pada tim Safrish, sepanjang tim Safrish Cik Alim daripada 1 hingga 10 bintang, berapa Cik Alim nak bagi? 1 hingga 10 bintang saya bagi 9 per 10 bintang. 9.5. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi untuk last kali boleh tak kita sebut Safrish terbaik Safrish terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya. By the way, tadi adalah real testimony Cik Halim. Okay, kalau you orang tahu, Cik Halim ni seorang government servant dan dia baru dapat cash KWSP dalam beberapa bulan macam tu kot. Ada cash dalam 50,000 something kan. So dia macam, aku tak tahulah aku nak buat apa dengan duit ni kan. So dia pun dah rasa jawatan, pension semua dah ada. So dia pakai RM50,000 tu, dia top up cash dekat rumah investment dia, which is rumah tu berharga RM80,000 je di Ipoh. Di Ipoh bukan dekat mana-mana, di Ipoh. So dia beli rumah tu pada harga RM80,000 saja. Dan bila sekarang ni dah tengah proses tu apa semua. Kes ni baru, kes ni dalam raya kedua. Dia viewing sebelum raya. Dan raya kedua macam tu dia SMP kan, kita tak ada raya mana-mana kan. Dia pun SMP apa semua. Dan alhamdulillah sekarang dalam proses pindah milik lah. So maknanya dan selepas daripada dia dapat kunci rumah tersebut, tim Safrish kita deal dengan dia untuk kita ambil rumah tersebut, untuk kita uruskan sewaan rumah tersebut. Maknanya kalau you orang tahu, sepatutnya dia kena buat loan kalau 35 tahun kan. Kalau dia waktu tu pun dia macam terfikir, saya nak pakai LPSA ke? Soalan yang sama. Saya nak pakai LPSA ke? Saya nak pakai, saya suggestkan pakai bank loan. Tapi Puan Faizah kata, dia lebih expert, dia kata why not, disebabkan loan ni kecil, pakai personal loan je. Right? Pakai personal. So dia pun betul juga kan, loan kecil sana kita nak pakai mortgage loan. So bila kita pakai mortgage loan, kalau orang tahu siapa yang pakai bank loan ni, kalau dia dah start pakai dia punya mortgage loan, untuk dia beli second house nanti, dia dikira rumah kedua, tak dikira rumah pertama. So dia tak dapat benefit rumah pertama. Contohnya benefit rumah pertama, stamp duty free, apa lagi free, stamp duty, dia punya loan bank boleh buat sampai 90%. Banyaklah kelebihan rumah pertama ni kan. So kalau dia pakai mortgage loan ni untuk rumah pertama ni, dia tak dapat stamp duty free rumah pertama punya kelebihan ni. So that's why kita suggestkan dia untuk pakai personal loan saja. Dia pun ada top up cash RM50,000 dan dia kata okey, saya
RM30,000 dan RM30,000 tu dalam 10 tahun saja installment bulanan dalam RM300 lebih. Rental kita tim Safrish dah ambil dia punya unit selepas dapat kunci, maknanya dapat je kunci tim kita terus ambil dan tim kita uruskan untuk sewaan dan kita bayar kat dia RM400 sebulan. So maknanya dia tak perlu fikir dah at least selama penyewa sebab kita dah ambil dia punya unit untuk uruskan sewaan. Kan, nampak tak? So tak rugi kan? Katakanlah lepas 5 tahun dia nak jual pun orang lain yang tolong bayarkan. Maknanya dia dah gunakan duit dia dan kelebihan dia sebagai seorang pegawai kerajaan untuk beli aset pertama beliau. Waktu dia nak beli pun banyak isu. Dia kata kakak dia bising lah, kau ni RM50,000 kau benam dekat property ni bukan senang dapat cash sekarang kan. Banyak sangat isu dia kata kan. Tapi tak apalah, saya yakin dengan apa yang saya buat. So dia teruskan SMP dan dia beli rumah tersebut. So nampak tak? Banyak sangat kelebihan especially mereka yang bekerja sebagai seorang kaki tangan kerajaan. Right, so saya baca je apa yang ada dekat komen. Okay, saya baca apa ada komen ni. Alright, Cik Nur Azlina. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kata. Waalaikumsalam. Okay, next apa lagi? Okay, right, kita ada soalan. Apa pandangan parents waktu tu bila Cikgu Pika dan Abang Hafiz nak beli rumah di Perak? Yang ni soalan best ni. Apa pandangan family waktu tu? Cuba cerita sikit. Okay, kalau nak cerita ni memang ni saya masa kita orang nak beli rumah di Perak ni, first mula-mula saya biasalah kita nak dapatkan restu orang tua, kita kena bagi tahu dekat orang tua lah kita nak beli walaupun akan fikir, kalau kita fikir kenapa nak beli rumah dekat Perak macam Syafiq cakap tadi kan. Okay, tapi saya dengan Cikgu Syafiqah dah bagi tahulah kedua-dua parent kita orang, kita pun bagi tahu kita nak beli rumah dekat Perak. Lepas tu dia orang pun tanyalah kenapa nak beli rumah kat Perak, tak nak balik ke Terengganu ke? Memang soalan tu memang soalan yang selalu ditanyalah. Kalau beli rumah di mana tempat, kenapa tak beli rumah dekat Terengganu je? Okay, lepas tu saya dengan Cikgu Syafiqah dah fikir-fikir balik, kata tak apalah. Dah explain kat dia orang. Lepas tu dia orang pun faham. Dia orang anggap benda tu saya bagi tanggapan yang positif lah dekat dia orang. Sebagai pelaburan. Okay. Kalau saya duduk di sini, saya teruskan dengan sewa. Okay, mungkinlah saya tak akan ada aset rumah dekat Perak ni kan. Saya akan hanya duduk sebagai rumah sewa je lah sampai bila-bila. Okay, lepas tu saya pun bagi tahu, dia orang pun setuju, dia orang pun bagi sokongan, moral support. Lepas tu dia orang kata okey. Dan dia orang pun datang sini, dia kata beruntunglah beli rumah kat sini, murah, sesuai dengan environment dekat sini. Tak payah dah kita rasa macam tak selesa. Lagi pun kita akan rasa lebih selesa lah dengan adanya rumah pertama lah. Lepas satu lagi saya nak cerita, bila kita beli rumah pertama ni biasanya kita kena tengoklah benefit-benefit yang kita dapat. Sebab kita orang memang sebab utama kita orang dapat nak dapatkan rumah pertama ni, kita orang dapat benefit skim rumah pertama dan dapat berapa 20 kan? 20,000 berapa? Dalam tu lah kita orang dapat ada duit tambahan lah. Duit tambahan. Masa tu memang banyak. Dapat cashback? Dapat, bukan cashback lah, daripada bank. Dia orang beri jadi kita dah ringankan sedikit lah beban kita untuk bulanan untuk bayar rumah. Dia bagi. Jadi dia dapat ni apa skim rumah pertama tu lah yang skim pertama ku 20,000 rasanya macam tu. 200 sebulan selama 2 tahun. Okey, betul. Okey, betul. Nampak tak antara kelebihan juga rumah pertama, you all boleh dapat skim rumah pertamaku. Which is tak sure anda kerajaan persekutuan ataupun ada kerajaan negeri. Tu ada mana? Ada bank. Bank alright. So that's why kelebihan untuk beli rumah pertama ni banyak kalau you all gunakan bank pun. So ada pro and cons kat situ. Ada kelebihan dan ada kekurangan. So bank ni antara kelemahan dia adalah dia punya interest rate lah tak tetap. So dia floating, sekarang malah rendah tapi dia akan one day dia akan start naik sikit lepas COVID semua dah okey kan. Tapi dia tak adalah naik drastic tinggi-tinggi, tak, which is still lagi okey. Rate tu dia kata dia ada tahap dia nak naik tu, tak adalah dia naik. Betul.
ada penghalang dia nak naik sampai ni lah. Dia ada mungkin sampai 4% je ke macam tu. Dia tak adalah naik. Betul. Macam tu. Dia takkan dia takkan naik tinggi-tinggi. Dia tak adalah naik sampai 10%, 20% tak ada. Dia ada kadar kenaikan dia bukan tinggi sangat lah. Biasa sikit je tapi dia tak nampak sangat lah dia punya kenaikan tu bila kita bayar installment. Okay, right. So kita baca kat sini apa ada lagi kat bahagian komen ni. Right, contoh rumah pertama bank loan tetapi dalam 2 atau 3 tahun pertama ada niat nak jual rumah tersebut tapi dikabarkan rumah rugi jika jual pada awal-awal waktu. Betul, rumah ni kan bukan sepatutnya lah, at least 5 years ke 10 years. So kebanyakan property investor dia simpan paling standard 10 tahun. Maknanya 10 tahun tu dia punya capital gain ataupun capital appreciation itu memang dah cantik lah, maknanya dalam 10 tahun tu. Lagipun kalau 5 tahun ke bawah ni kita sebenarnya kalau orang tahu kita banyak bayar interest je siapa yang pakai bank loan. Kita bayar interest je dekat bank, tak bayar pokok pun lagi. So selepas 10 tahun tu dah nampak dah dia punya pokok tu dah start susut. So which is kalau waktu tu pun dengan value rumah tersebut pun mungkin dah pun dah banyak. Sebenarnya ada. Betul, saya setuju dengan Cikgu Fatin. Okay guys, kalau you all ada soalan, you all boleh komen dekat ruang komen untuk saya bacakan soalan you all. Dan boleh panel saya ke tolong jawabkan. Okay, ada lagi soalan. Alright, apa plan Cikgu Pika dan Abang Hafiz kalau kata tak dapat posting ke Terengganu? Apakah jadi pada rumah yang sedia ada di Perak? So macam mana? Dengan bunyi mungkin ada plan nak pindah Terengganu dalam kadar yang segera kan? Tak tahu rezeki ke kan? Okay, kalau ikutkan plan kita memang nak balik ke Terengganu lah. Untuk stay di sana berkhidmat di negeri sendiri ya. Tapi sekiranya tak ada rezeki lagi, kita masih di Perak, kita akan stay dekat sini. Mungkin kita akan kekal dengan rumah ni dan mungkin kita akan cari satu lagi investment. Macam baru ni Syauqi pun ada offer dekat saya Jadi mungkin kita pun boleh buat investment lah dekat sini. Cari lagi hari tu dah hampir-hampir. Kalau pindah balik Terengganu nak buat apa dengan kalau pindah balik Terengganu Kalau pindah balik Terengganu mungkin rumah ni kita dah ada Tim Safrish, mungkin kita boleh Tim Safrish uruskan lah. Sebab kita tahu kepakaran Tim Safrish lah. Jadi mungkin kita kalau kita akan tengok situasi pada masa tu. Saya pun tak boleh nak bagi tahu nak jual ke, nak sewa ke. Sebab market dekat sini, masa saya beli rumah, ada orang datang dekat saya, encik tak nak jual ke rumah encik ni? Sampai macam tu. Okay, sebab sini dia dekat kawasan PGA kan. Kebanyakan yang duduk area sini adalah lebih pada poli-poli PGA lah. Jadinya masa saya beli rumah, saya baru duduk pun ada orang cari rumah dekat sini. Dia kata, saya rugilah, saya terlepas peluang nak beli rumah dekat sini. Jadi mungkin saya akan terus kekal lah rumah ni. Memang ini rumah pertama memang sayang lah. Macam mana pun mungkin kalau kita memang berbaloi lah kita orang beli dekat sini dan kita rasa tak rugi pun. Masa kita orang beli tu umur, memang kita fikir, kita dah kira, buat kiraan semua, kita tengok umur 30 ke atas dia akan ada rate dia lagi tinggi kan. Jadinya kita orang nak kejar juga target tu. Tu yang kita dapatkan juga rumah tu. Sebelum umur 30. Sebelum umur 30. Jadi, so maknanya buat le rumah 35 tahun? 35. 35 tahun. Waktu tu umur saya 27. Jadinya betul. telah tinggi sangat. Betul. Antara benefit beli rumah waktu muda ni, loan jadi rendah tau. Maknanya kalau boleh pergi sampai 35 tahun, installment bulanan sangat-sangat rendah. Nak comparekan dengan orang yang umur dah 30 ke atas, maknanya dia rumah maybe sama. Saya suka bagi analogi macam Pak Abu dengan Ali. Okay, Pak Abu umur dekat 40 baru beli rumah. Ali ni umur dalam 20 lebih dah beli rumah. Rumah yang sama, harga yang sama tapi bayaran installment dia berbeza. Disebabkan dia punya tempoh loan tu pendek dengan satu lagi pendek dengan panjang. So maknanya bila seseorang tu loan dia panjang, maknanya installment dia rendah lah. So kalau loan dia pendek, installment dia agak tinggi. Dan satu lagi insurans pun akan jadi tinggi. So
kalau mereka yang still lagi berpeluang, masih lagi belum ada property sebelum umur 30 dah boleh start dah ada planning. Kalau gaji dah okey, kerja semua dah okey, dah boleh start ada planning untuk ada property sebelum umur 30. That's why e-book yang saya nak bagi malam ni adalah strategi miliki rumah sebelum umur 30 tahun. So which is e-book ni memang direct terus. Siapa yang sebelum umur 30 ni tak ada lagi rumah, dia dah bagi direct lah. Step first apa, second step apa, third step apa, supaya nak make sure you all semua tahu apakah step-step yang betul kan. Kalau orang yang tahu tu mungkin dia alert lah apa step-step dia kan. Tapi kalau mereka tahu, ini adalah panduan untuk you all. Dan e-book ni kita boleh berikan secara percuma saja yang bernilai RM199 for free je. Alright. So kalau siapa nak download boleh tekan button share dan like. Akhir live ni tim kita akan berikan link e-book kepada anda semua. Alright. Okay, apa lagi soalan sini? Okay. Sekarang rumah nama siapa? Cikgu Pika atau Abang Hafiz? Atau dua-dua? Ada hasrat untuk properti seorang satu atau seorang satu untuk satu hari nanti? So nama tu first house ni JV loan ataupun nama seorang? Untuk rumah ni loan atas nama saya sebab masa tu Cikgu Hafiz dia baru setahun. Okay. Tak cukup kuat lagi nak join loan. Lagipun kita fikir mungkin nanti Cikgu Hafiz nak beli rumah lagi satu ke apa kan. So kita saya buat nama saya sendiri dulu satu. Kita fikir insya-Allah nanti kemudian fikir untuk next property insya-Allah kalau ada rezeki. Betul. Okay, ini pun strategi yang bagus tau. Sebab apa? Once bila tak JV loan, pasangan berpeluang untuk dapat skim rumah pertama untuk second house. Walaupun second house tapi disebabkan rumah pertama ni hanya pakai satu nama, so bermakna rumah next still lagi berdapat skim rumah pertama. Betul tak? Kan? Itu benefit dia lah kalau tak JV loan. Still lagi berpeluang untuk dapat skim rumah pertama tu. Mana untung lagi lah untuk next. Betul tak? Dia sebenarnya bagi saya lah, Cikgu Syafiqah dengan Cikgu Hafiz, planning dia dah betul sangat dah. First, dia beli pakai bank loan. Yang kedua, satu nama. Itu pun dah untung dah. Mana second house, dia boleh pakai nama second pula pakai bank kan. Nama sama second, kira skim rumah pertama juga boleh pakai nama Cikgu Hafiz. Yang ketiga adalah mereka still lagi tak pakai LPSA mereka. So maknanya maybe lah mereka boleh plan dua property ni untuk investment. Skim rumah pertama dan rumah ketiga ni boleh pakai untuk rumah LPSA lah, which is rumah pencen lah orang cakap kan, boleh buat kat Terengganu. Maksudnya dah untung lah, tiga benda dah untung. First, tak JV loan. Yang kedua, ada peluang untuk second house tu pakai skim rumah pertama. Dan ketiga, still lagi tak pakai LPSA. Which is sangat dah cantik tu, strategi tu memang dah kena tu. Okay. Alright. So ni kita ada beberapa soalan lagi. Masa kita nak pilih rumah pertama tu kan, kita jangan terlalu excited dengan bila kita pergi survey rumah kan. Kadang orang yang jual rumah ni dia macam okay, rumah 400,000 ni boleh je cikgu kan, dua-dua boleh je. Tapi kita kena tengok kita duduk kat mana, kita kena berpijak di bumi yang nyata. Okay? Betul. Kita tak masa tu nak beli rumah harga 400,000. Kita kena buat perkiraan, jangan excited. Okay, rumah ni cantik, aku nak sangat rumah idaman, tak apa kot. Aku melabur. Kena tengok masa tu kita mampu ke tak nak bayar bulan-bulan kan. Orang kata makan pasir, beli rumah set cantik tapi tak boleh nak manage duit tu kan. So kita kena berpijak di bumi yang nyata, kena beli ikut kemampuan kita. Betul. Setuju. Kalau lepas kalau rasa macam kita ada income lebih, apa semua, kita boleh plan kemudian. Betul lah. Standard. Kadang ada setengah property agent tu dia akan cakap, cikgu jangan risau, belum boleh lepas. Dia macam ni tau. Kelayakan tu memang boleh, tapi depends kepada orang yang nak membayar. Kan? Kalau jangan ikut kepada kelayakan tapi ikut kepada kemampuan kita. Layak tu bagi saya cikgu standard. Cikgu sekarang memang kelayakan dia tinggi tau. 400,000, 500,000 memang boleh lepas. Memang tak ada masalah. Tapi depends kepada individu.
Kan? Dia betul lah tu, kalau kita memang layak tinggi, tapi kalau kita ambil yang maksimum kita punya loan boleh buat berapa, at the end kita juga nak bayar bulan-bulan. So which is cari rumah yang kita mampu dengan kita, bukan kita ni lah, kita okay untuk bayar bulan-bulan. Maknanya kita tak sesak lah bayar bulan-bulan kan. Jangan ikut rumah yang ikut kelayakan kita. Kalau ikut layak memang tinggi lah kan. Cikgu-cikgu ni kan memang sangat-sangat tinggi dia punya kelayakan bank, 400,000, 500,000. Kalau kat sini boleh dapat rumah dekat dekat ni Semidi boleh dapat 400,000 sekarang. Kan dekat Perak boleh dapat Semidi 400,000 kan. Tapi depends kepada pilihan masing-masing. Bagi saya rumah utama tu bagus. Just rumah yang sederhana, jadi kita boleh jadikan investment. Sebenarnya kalau rumah pertama ni kita beli rumah yang terlalu besar, probability untuk orang sewa tu sangat-sangat rendah. Potensi untuk orang sewa sangat-sangat rendah. Kalau kita beli property yang sewaan sebulan kita bayar dekat bank katakanlah RM2,000, RM1,000 lebih. Tak ada siapa lagi dekat Perak ni, bukan tak ada siapa lah, which is ada lah, tapi tak banyak orang yang nak menyewa sampai so kita nak bayar dia punya rental sampai RM1,000 lebih. 800 tu kira tinggi dah sebenarnya. Standard 600, 700 kan. Itu rate sewa. Maknanya kalau kita terlalu tinggi sangat beli rumah, orang pun tak ada siapa yang nak sewa. Harga yang terlalu mahal. Right, so maknanya rumah teres still lagi menjadi pilihan utama majority di Malaysia. Tambah lagi yang luar daripada KL. Kalau KL Selangor, mereka terpaksa memilih untuk apartment lah. Kan memang tak ada pilihan. Kalau siapa yang duduk area KL ni boleh duduk landed, kira memang sangat-sangat kaya lah kan boleh duduk landed kan. Tapi kebanyakan mereka pilih untuk apartment. Tapi kalau di luar Perak, still lagi pilih teres. Teres memang menjadi pilihan utama. So maknanya pilihan yang tepat, pilih teres. Okay. So maknanya demand untuk orang beli tu memang ada, tak ada masalah. So macam Cikgu Hafiz beritahu tadi lah, waktu duduk pun ada orang tanya dah. Kan? Memang, yelah belakang tu, kalau orang tahu dekat Tambun tu, dekat Tanjung Rambutan tu, belakang tu dia ada camp PGA. Which is camp PGA tu ada ribuan askar-askar hutan PGA kan. Askar hutan yang duduk kat quarter. So of course diorang akan ada planning nak cari rumah. So kalau diorang tahu antara kawasan perumahan, taman perumahan yang paling dekat dengan camp PGA, keluar je PGA tu ada taman yang paling dekat, taman yang dekat Cikgu Hafiz dengan Cikgu Syafiqah duduk. So maknanya dia kecil je, which is nice lah, dia tak ramai sangat, okey-okey je. Dan you bayangkan beribu orang yang dekat dalam camp PGA tu still lagi tak ada rumah yang diorang beli. So antara tempat yang diorang akan serbu dulu, taman tu lah. Kan, taman tu diorang akan serbu dulu. So maknanya katakanlah ada orang nak jual dia, memang akan ada orang yang nak beli. Which is kita punya team pun ada rumah dekat situ. Dan dia kata memang untuk sewaan memang tak ada masalah. 600-700 tu memang tak lari lah setiap bulan. Boleh dapat lah. Dia pun duduk kat Kuala dan dia ada rumah kat situ. Boleh dapat. Sekarang lah rumah tu memang tak duduk, dia bagi orang sewa. Sebab dia kata kawasan tu memang nak ke mana-mana pun senang. Sebab dia kat sini dia strategik. Lagi satu ada IPG, Institut Perguruan. Betul. Betul. Dia ada KPJ, dia ada IPG. Ya, sebab tu jadinya Hospital. macam kalau kita beli rumah hospital Tanjung Rambutan, jadinya kalau kita beli rumah kat sini, kalau kita nak tinggal nanti pun kita nak sewa ke, kita nak jual ke, so tak adalah rugi macam tu. Betul. Lagipun main road tu, keluar je simpang tu, kalau ke kanan, kalau ke kiri kita dah ke Pekan Ipoh. Kalau ke kanan kita dah menuju ke Cemor Krebang, which is itu memang jalan utama penghubung antara ke Cemor ke Pekan McDonald's pun dekat situ. Ada Bukan Jaya, dulu Jaya, sekarang panggil apa? TI Value kan, TI Value pun dekat situ. Sunway, ada Losway pun dekat situ, which is sangat-sangat strategik kawasan tu. So tak perlu risau lah tentang sewaan dan sebagainya. Alright, kita ada beberapa soalan lagi. Okay. Alright. Okay, siapa-siapa ada soalan, you all boleh bagi dekat ruangan komen untuk saya bacakan soalan you all. Okay. Saya soal
Ada lagi ke soalan? Okay, ada soalan. Dia nanya, kenapa ya ada orang cakap kalau kita beli rumah, better letak 2 nama, bagi penama dan habis letak 1 nama. So macam mana? Ada orang tanya, ada orang cakap lah kan, kalau nak beli rumah ni letak 2 nama. Tapi bagi macam Cikgu Hafiz dengan Cikgu Syafiqah letak 1 nama saja. Saya rasa sekarang better kan kalau kita mampu untuk letak 1 nama, better letak 1 nama je. Sebab macam betul lah, kita boleh pakai nama yang seorang lagi tu untuk second house, which is still lagi boleh dapat skim rumah pertama. Kan kalau macam biasanya kalau kes JB ni mungkin gaji agak rendah, bagi saya JB okey, tak ada masalah. Tapi kalau dua-dua gaji okey kan, better jangan JB. Simpan je 1 nama lagi tu untuk beli second house. Right? Cikgu Hafiz ada nak tambah? Boleh. Tak ada lah, cuma saya nak ambil peluang ni dalam live ni nak beritahulah kepada terutamanya golongan-golongan yang nak mendapatkan property yang pertama ni, sepatutnya dengan keadaan sekarang ni kita kalau boleh jimat duit untuk buat pelaburan perumahan ni, sebabnya sekarang ni rate pun tengah rendah. Kerajaan pun offerkan banyak peluang untuk dapatkan rumah pertama. Nak supaya ekonomi berjalan, sepatutnya kita ambil peluang ni lah. Rebut peluang ni. Walaupun rasa macam mana boleh ke aku nak dapatkan rumah dengan keadaan pandemik sekarang kalau kita sepatutnya kita ambil peluang, sebab ramai orang yang pandai dia ambil peluang. Orang yang pandai maksud saya ramai macam yang kebanyakannya orang yang ambil peluang ni orang peniaga yang memang usahawan, dia ada ni kan. Lepas tu yang orang yang biasa ni dia anggap benda tu rugilah, nanti macam mana kalau tak kerja apa semua kan. Kita jangan sebab tu kena beli ikut kemampuan. Kita beli ikut kemampuan lah. Kena buat perkiraan yang sesuai. Sebab benda tu sebenarnya mendatangkan keuntungan kepada kita lah. Pada mana-mana pembeli lah. Betul. So maknanya betul, mengikut kemampuan kita sebenarnya. Ada orang cakap, kalau gaji saya 2,000 boleh ke saya beli rumah? Dia calculation dia macam ni je. Paling selamat make sure untuk loan hanya 30% daripada income kita saja untuk buat loan. Which is kereta ke, rumah ke. So that's why kalau gaji kita tak berapa besar, you start dengan beli property dahulu. Maknanya kalau seorang tu yang bergaji RM2,000, okay, 2,000, kalau bank dia pakai 40% tau, 40% kalau mereka yang bergaji 2,500 dan ke bawah, sorry 3,000 ke 2,500, okay, bank pakai 40%. Tapi kalau bagi saya, paling selamat you pakai 30% saja daripada income you untuk loan. Maknanya 2,000 darab 30%, 600 saja. So maknanya ini adalah komitmen yang kita boleh buat. Maknanya jangan lebih, make sure 30% saja. So katakanlah, ada ke rumah yang 600 sebulan? Ada ke zaman sekarang ni? Zaman-zaman 2020 ni ada lagi ke? Wujud lagi ke? Kan, which is sebenarnya sejujurnya saya bagi tahu masih lagi ada. Alright, masih lagi ada yang rumah installment dia hanya RM600 sahaja sebulan. Tapi kena cari kan, macam RM100 sahaja. Alright, RM300 sahaja. Itu pun dia buat loan 10 tahun. Kalau dia pun 35 tahun, 30 tahun, mungkin dalam berapa ringgit je sebulan. Sebab apa? Macam hari tu saya dah tunjukkan dah macam mana kita dapatkan rumah yang berharga RM19,000, RM20,000. Benda tu logik dan still lagi ada. Okay, siapa nak tengok? Saya tunjukkan kat mana you all boleh cari market-market yang berharga, rumah-rumah yang berharga murah ni. Siapa yang nak? Siapa nak boleh komen nak kat bawah. Saya tunjukkan website yang you all boleh cari rumah yang berharga RM19,000, RM20,000, which is benda tu still lagi ada. Siapa yang nak boleh komen nak kat bawah. Maybe ada you all nak beli rumah untuk investment ke apa semua kan, boleh komen kat bawah. RM19,000, RM20,000, mahal sikit dalam RM30,000, RM40,000. Siapa nak? I tell you. Alright, okay guys. Alright, okay. Sekejap saya try.
Sekejap saya tengah check connection. Guys, you all okay ke? Sebab saya takut saya punya line problem lah. Macam slow je ni. Sekejap Line okey je Syafie, tak ada lag ke apa ke, tak ada. Line okey Okay. Okey. Okey, untuk website tu tak boleh buka, tapi tak apa, saya tunjukkan you all mana kita dapatkan listing-listing yang bagi saya sangat-sangat murah lah. Okey, sekejap tapi tak semua jugalah yang murah, ada je yang mahal, tapi kita kena cari betul-betul lah. Sekejap saya cari ada tak. Okey je kan. Okey. Sekejap saya cari. Alright, ada satu. Dia website tak boleh buka. Saya check dekat Telegram ada. Sekejap Saya share screen. Okey, nampak tak? Okey. Siapa nampak? Dekat Semenin, Selangor RM27,000 saja. Okay, RM27,000 saja. Tapi macam ni tau, you all janganlah nampak rumah yang saya kata RM27,000 ni macam nak rumah yang cantik-cantik, rumah yang boleh masuk terus, tak ada lah. Dia just rumah flat macam tu lah. Tapi tak ada masalah, benda ni semua boleh buat balik. Okay, boleh buat balik. So you all boleh sewakan dengan kadar sewa yang okey. Ni RM27,000 dekat Selangor bukan dekat mana-mana, dekat Selangor. Just ada Selangor okey lah, Selangor Ipoh pun still lagi okey. Saya try buka website sebenarnya tak boleh buka. So kan Syafie, kita kalau rasa macam tak mampu nak beli rumah baru yang harga RM100,000, kita boleh beli rumah yang RM10,000. Ada ke rumah? Ya memang dia bukan rumah yang baru, dia rumah second tapi ada. Dia jadi cantik. Kalau kita tengok dekat Facebook ada orang share ke apa kan, dia rumah second, dia renovate balik, dia decor balik. Betul. Jadi cantik. Tak ada masalah. Betul. So tak perlu risau sebenarnya kalau you all rasa nak cari rumah-rumah yang harga below market value ni, saya suggestkan pertama sekali you all boleh pergi kepada market lelong. Market sub-sales. Market sub-sales ni rumah-rumah second hand lah. Sebenarnya still lagi ada rumah yang ada market value. Tambah sekarang ni zaman-zaman COVID ni mungkin ada yang terpaksa dibuang kerja dan terpaksa jual rumah-rumah mereka. So you all boleh nego dengan harga yang best-best lah dekat owner-owner ni. Right? Tempat yang kedua adalah you all boleh pergi ke market lelong. Okay, siapa yang ada pengalaman untuk bidding rumah lelong ni, macam tadi tu rumah lelong kan, sebenarnya kat Perak ada tapi itulah website tu tak boleh buka, tak show dia website down ke apa, tak boleh buka. Tapi tak apa, nanti next insyaAllah saya akan share lagi rumah-rumah yang kat mana you orang cari rumah murah ni. Just dua tempat yang paling hot lah. First kali dekat market sub-sales, yang kedua adalah market lelong, boleh cari. So kalau you all boleh cari dua-dua tempat ni, memang best lah, harga dia memang sangat-sangat okey. Alright. So mana tak ada isu pun sebenarnya, rumah ada ke rumah yang bawah RM1,000 ke, ada ke rumah yang bawah RM2,000, sebenarnya still lagi ada, depends kepada kita nak cari ataupun tak. Sebab saya jumpa benda ni, siapa-siapa yang dekat-dekat dengan saya kongsi lah benda ni. Macam itu kan, harga rumah RM80,000 tu kan dekat ni kan. Saya jumpa dekat Cikgu Syafiqah dengan Cikgu Hafiz waktu tu. Apa tak, maknanya sesiapa yang seka-seka kita offer dulu lah, kita tak open kat luar dulu. Maybe ada yang tiba-tiba nak, kita open dulu kan. Hot listing ni kita tak open luar cepat-cepat, kita open kepada kawan-kawan suka-suka kita dulu. So mungkin kita dah open dulu kat suka kita, kalau ada yang nak beli kita jual, tapi kalau tak ada kita start open dekat public. Right, so maknanya listing yang dekat Tambor tu kita ada satu listing RM80,000, which is location dia sangat-sangat strategik. Dia flat lah tapi paling bawah
RM80,000 sahaja. Yang satu lagi dekat Panorama, depan TF Value, RM80,000 juga. Dia punya rumah dia biasa je, tapi untuk investment which is okay. Kalau kita nak beli rumah, jangan letak emosi tau kalau kita nak beli rumah untuk investment ni. Depends kepada kita punya calculation. Kalau you target nak beli rumah yang installment dia dalam RM600 bulan, janganlah cari rumah-rumah yang ada construction. Memang tak ada lah sekarang kan. You cari rumah-rumah yang maybe dekat pasaran subsales ataupun lelong. Aspek rumah tu cantik lah, tapi benda tu boleh repair apa semua. Alright guys, kita pun saya rasa dah tak ada soalan. Alright, saya rasa kita pun dah tak ada soalan. Kata-kata terakhir untuk daripada Cikgu Hafiz dengan Cikgu Syafiqah, ke atau kata-kata terakhir, last words. Okay, apa yang saya nak cakap ni untuk malam ni, sebenarnya kita nak guna berbalik pada tajuk kita baliklah, LPPSA dengan loan bank. Mana-mana ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Kita boleh ambil, tapi sebelum kita nak beli ke nak apa, kita kena fikir dan kita kena buat calculation. Kita kena betul-betul tengok macam mana kemampuan kita semua. Kita boleh memiliki rumah, tak kisahlah rumah macam mana pun, kita memang boleh memiliki rumah. Cumanya kita kena pandai menilai dari pendapatan kita, ukur baju pada badan sendiri, macam Cikgu Syafiqah cakap kan, ukur baju pada badan sendiri. Jadi pada saya dah ambil satu peluang nak dapatkan rumah pertama seusia umur yang muda lah. Bukan 30 dah stabil. Ada orang kata okey, kita stabil dulu baru kita boleh cari rumah. Tak ada, kita kena usahakan untuk dapatkan rumah kalau boleh pada usia yang muda lah. Tapi kena berbaloi dan kena pada kemampuan kita lah. Okay, itu yang kita nak ni lah, apa yang nak beritahu. Cumanya kalau rasa tak mampu, cari yang mampu. Bukan jangan tak cari tapi cari yang mampu. Okay, sebab sekarang ni memang banyak benefit. Kalau rumah tengah sekarang kan pandemik ni kan, memang banyak benefit kalau ada mana-mana rumah lah. Kalau yang mampu tu ialah ada orang sawah tanah kan, saya tengok dekat YouTube lah sampai 20 rumah, 30 rumah kan. Macam mana dia buat tu, macam mana dia managekan benda tu. Kita kena belajar lah untuk managekan benda tu, managekan pengurusan keuangan kita. Okay, kita kena manage untuk tu lah. Jadi kalau saya harap pada yang muda-mudi lah dekat luar sana, sepatutnya ambil peluang ni bersama-sama dengan tim Safrish. Kita dapatkan download e-book ni, macam mana kita gunakan sebaik mungkin lah peluang yang ada ni. Dan kalau boleh kita minta Cik Syauqi dengan tim dia bantu untuk terutamanya kepada golongan Bumiputera lah. Sebabnya rugilah pada kita. Kadang-kadang golongan Bumiputera ni lebih fikir pasal kereta. Okey, saya nak kereta Honda apa semua kan. Itu. Tapi pada saya itu penting juga. Cumanya ikut ke kemampuan kita. Okey, jangan ikut kehendak, kena ikut keperluan kita lah. Kena fikir betul-betul dan harap semua dapat benefit lah pada malam ni. Dan apa-apa lagi boleh rujuk dengan Cik Syauqi kita lah, dia memang dah pakar dah ni. Okay, right. Cik Syafiqah, last words. Okay, jadinya kalau ada yang kata macam Cik Syauqi cakap tadi, 2000 dah layak ke? Sebenarnya memang dah layak pun kalau ada pendapatan 1000 lebih ke 2000 ke, dah layak. Tapi ikut kemampuan kita, ukur baju di badan sendiri dan kena berpijak di bumi yang nyata. Kita nak cari aset, kita kena cari betul-betul apa yang kita mampu. Dan kalau korang ni bukan nak payung ke apa, tapi tim Safrish ni memang dia buat kerja betul lah. Macam tu bila kita cakap. InsyaAllah. Okay, kalau korang cakap korang nak cari rumah tapi tak tahu nak cari kat mana, PM diorang. Saya nak rumah yang saya mampu banyak ni, banyak ni, ataupun saya gaji banyak ni, berapa rumah yang saya layak? Macam mana saya nak cari rumah? Betul. Cari diorang. Betul, kita kena betul lah, gaji 2000 tu ada orang cakap gaji 2000 ni ada yang layak, ada juga yang tak layak. Sebab apa? Depends kepada komitmen dia juga. Betul. Yang gaji 2000 dia memang clean, tak ada komitmen. So memang tak ada masalah. Ada orang yang gaji 2000
tapi komitmen dah makan sampai 70% daripada loan dia. So itu pun tak layak juga. Ada juga kita jumpa yang orang yang gaji dekat 10,000 tapi komitmen saja dah dekat 80%, 90%. So memang susah untuk buat loan. Sebenarnya beli rumah ni bukan depends pada gaji, tapi depends kepada macam mana kita manage kewangan kita dengan baik. So kalau you tak ada masalah loan, tak ada masalah komitmen apa semua, which is you layak je ada rumah sebenarnya. Dia simple calculation. Kalau kita mampu untuk beli kereta, bermakna kita mampu untuk beli rumah. Simple. So apa installment kereta dengan installment rumah lebih kurang je. Betul tak? Sebenarnya memang tak ada masalah untuk you all start planning kalau mereka-mereka yang serius untuk ada property, untuk start planning dah. Macam mana nak beli property utama kita. Tapi kalau you all serius, betul-betul serius nak beli rumah, why not you all PM team kita untuk team kita bantu you all dapatkan free consultation je. So apa, team kita dah bantu ramai sangat especially Bumi Putra untuk start miliki property seawal usia. Okay, sebagai contoh lah macam last 2 weeks kita ada seorang brother ni umur 24 tahun, gaji dia tak sampai 2,000. Okay, kalau saya cakap betul ke gaji tak sampai 2,000 boleh ada property? Okay, sebenarnya benda tu memang real case. Seorang yang berumur 24 tahun dah boleh ada start ada property bernilai 248,000, which is rumah tu dia nak duduk lah, kawasan pun okey, dia cemur, berdekatan dengan Maidin semua. Dan last 2 weeks dia dah start sign SMP dah. Okay, siapa nak tengok video last saya nak payung video last video brother yang umur 24 last sebelum saya nak end video ni. Siapa nak boleh komen nak dekat bawah sebelum saya nak end video ni. Alright, okay, sekejap saya buka video sekejap. Okay. Assalamualaikum, saya Cik Patricia dari tim Safir. Jadi hari ini saya berada di Pejabat Lawyer bersama dengan Cik Syamil. Jadi Cik Syamil, boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Syamil, umur 24 tahun. 24 tahun, okey. Jadi Cik Syamil beli rumah kat mana ke? Beli dekat Cemur Megah. Cemur Megah. Jadi apa perasaan Cik Syamil bila dapat beli rumah ni? Rasa bangga lah dapat beli rumah. Bangga seronok. Okey, so adakah Cik Syamil berpuas hati dapat beli rumah kat Cemur Megah ni? Memang puas hati, dekat dengan tempat kerja, dekat dengan family, semua dekat. Wow, okey. So, kenapa Cik Syamil pilih beli rumah waktu sekarang ni? Sebab masa muda ni tak ada banyak hutang, tak ada apa kan. Sebelum kahwin boleh sesuai rumah. Okay. Dan kalau boleh, saya nak tahu Cik Syamil kerja dekat mana, sebagai apa dan berapa gaji basic? Saya kerja sebagai JMT, sebagai dispatch. Gaji? Gaji 1,300. 1,300, bawah 2,000 kan? 2,000. Jadi kita tak sangka lah gaji bawah 2,000 tapi mampu beli rumah kan? Betul. Betul. Jadi adakah Safish ni membantu Cik Syamil untuk membeli rumah? Sangat membantu lah. Sangat membantu. Dan macam mana berurusan dengan Safish? Memang senang. Senang je. Semua talian je. Online je lah? Online je, okey. Jadi Cik Syamil, bagi suggestion untuk anak-anak muda di luar sana yang still lagi tak memiliki rumah. Saya suruhkan belilah rumah time muda ni sebelum beli kereta apa kan. Sebab tahun ni kita rate dia tengah rendah sebab zaman KP kan. Betul. Berapa Cik Syamil nak bagi dalam 10 juta? 12 juta. 12 juta juga. Wah, lebih sangat. Okey, jadi jom kita sebut Safish terbaik, okey? Safish terbaik. Alright, okay. By the way, kita dah live session, kita dah habis untuk sesi pada malam ini. Okay, last word saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syafiqah dan Cikgu Hafiz sudi untuk berkongsi pada malam ini, which is just sharing santai kepada anda semua. Saya harap you all pun belajar something daripada live session pada malam ini. Dan in case kalau you all planning untuk nak beli property this year, make sure plan betul-betul. Take note apa poin-poin yang Cikgu Syafiqah dengan Cikgu Hafiz tadi. Pertama sekali, make sure tahu kemampuan kita, kan, buka baju di badan sendiri, start rancang keuangan dengan baik, planning dah rumah pertama ni nak duduk
ataupun nak invest dan sebagainya. Alright guys, so terima kasih diucapkan kepada Cik Rafi dan Cik Syafiqah sudi luangkan masa pada malam ini selama sejam lebih juga kan bersama dengan saya dan bersama dengan tim Safi. InsyaAllah saya doakan semoga dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusan, capai segala impian. Maybe ada impian-impian nak capai ke kan dalam masa dekat ni, so insyaAllah saya doakan dan terima kasih daripada saya dan tim Safish untuk Cik Syafiqah dan Cik Hafiz. Alright, kepada anda yang belum lagi tim minta pastekan link tim, minta pastekan link e-book. Okay, nanti saya minta tim saya pastekan link e-book untuk you all download e-book secara percuma sahaja. E-book yang bernilai RM199 secara percuma sahaja. Alright guys, okay. Okay, itu saja untuk live session pada malam ni. Jangan lupa hashtag kita hashtag mesti ada rumah 2021, hashtag peneraju hartanah Bumi Putra dan hashtag we are property expert. Bye bye guys, Assalamualaikum dan jumpa untuk next session pada besok malam. Semalam pun tajuk yang best, tajuk yang menarik. So make sure jangan lepaskan peluang untuk you all tonton live session Tim Safish Gosip Tanah setiap malam. Bye bye guys, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam, bye. Okay, bye.